Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Yang Maha Esa. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diri yang memegang duli Yang Maha Esa. Sebuah cerita di pentas kewujudan. Pada satu hari, satu detik, satu masa, saya diizinkan berbicara lewat lidahnya ini. Terima kasih. Kita masih dikurniakan sehari lagi untuk mendengar celoteh saya yang tiga suku ni. Baik. Apakah sidang kita pada pagi ni? Hakikat Melayu. Jadi kita tengok apa yang depa kata akan orang kita. Dan orang kita pun lupa. Dia kata the orthodox Malay. Jadi dalam kita meneruskan kehidupan pada pagi, teras kepada semua kewujudan di jagat raya, alam beralam. Dan dalam titian masa tadi, titik demi titik, dot demi dot, tik 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 TikTok ke, medsos ke, daripada satu titik kepada satu titik yang lain, daripada sepatah kepada sepatah yang lain, membentuk apa yang pendengar faham. Apa yang saya faham, apa yang saya gebang, adakah gebang saya ni akhirnya menjadi kari, menjadi perkasam, menjadi racun, menjadi pahit, tawar, manis dan sebagainya. Jadi we have seen that the orthodox Malay believe in the one God, omnipotent and eternal. Ni siapa tulis ni kan? Daripada kali pertama depa meletakkan kaki, mereka meletakkan kaki di wilayah Melayu dan The Malay Fleet ataupun armada Melayu ketika kita kuncup. Dia bunga ni dikembang, lepas tu dia kuncup. Ini hukum alam. Hukum alam yang ketika mentari naik, bunga tu mekar wangi, sekar mewangi. Lepas tu dia akan menguncup dan layu jatuh ke bumi. Dan kitaran itu akan berlaku lagi. Ini hukum alam. Maka pada hari mereka datang dan empire kita mengecil dan mengecil, dan akhirnya kita pun gaib. Orang Melayu gaib. Dahlah cerita gaib, dia gaib. Maka saya ulangi, Orthodox Malay believe in the one God, omnipotent and eternal. Kita percaya kepada satu kekuasaan, satu kewujudan, satu rasa, satu olahraga dan juga kejiwaan, sehati sejiwa, seia sekata, saya seadanya, satu. Jadi mat-mat salih yang datang dalam catatan residen dan pengkaji depa kata kita tak faham Trinity. Kita tak faham konsep ketuhanan tadi. Mereka melabelkan kita sebagai penyembah keramat. Mereka labelkan kita sebagai orang yang tak ada Tuhan, animistik, kerana kita tak ada berhala. Kita tidak ada kuil-kuil, kita tidak ada tapak ibadat macam Sami Siam ke, Tibet ke yang buat monasteri atas gunung. Kita tak ada benda tu. Jadi dalam jejak warisan sampai pagi ni, saya tanya Tok Batin, Tok, mana tapak ibadat tua orang kita? Kerajaan punya langkah, empire semua hebat, tahap dewata raya dan melepasi jagat raya. Mana tapak center of obedience atau center of congregation, tempat orang kita berkumpul? Jadi terpecahlah kita. Suatu zaman yang kita memahami konsep tauhid, kita tidak ada tempat yang kita jadikan berhala, tidak ada tempat yang memisahkan antara kita dengan Yang Maha Esa. Maka berlakulah mereka kembali dan mengangkat, cuba mengkristiankan kita, gagal. Ada juga separuh daripada orang kita menukar agama, tapi sebab jati diri itu amat kuat. Jati diri orang-orang Melayu ini amat kuat kepada ketuhanan yang satu. Ini sebuah realiti, bukan sembang kali.
mengambil masa sehinggalah 2000 ataupun 19 lebih, ketika awal kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, telah berlaku orang kita yang murtad meninggalkan pakaian warisan leluhur kita. Ini kenyataan. Dan dalam hilangnya, gaibnya adat istiadat budaya dan pemegang amanah lari, tak ada SOP orang Melayu, bangsa Melayu, tapi ada dalam perlembagaan. Kita pening. Dan anak-anak bangsa ada yang rambut blond, ada yang rambut color-color. Dia dah jadi orang moden. Bangsa, agama. Kita dengan cerita agama, cerita bangsa. Saya cerita agama, saya kena tangkap. Cerita bangsa. Jadi bila kita tengok depan kita ni, mereka melabelkan kita. Mereka tak boleh sebut pasal Trinity, pasal Isa, pasal angel, pasal wali. Sebab cerita lagu tu tak ada dalam pemikiran orang kita masa tu. Kita sebenarnya tak sembah keramat. Kita tidak mengagungkan manusia atau dewa-dewi dan dewata raya. Kerana kalau benda itu ada, maka pastilah kita akan membina. Kita akan membina tugu-tugu, patung-patung ibarat di Greece, Greco-Roman yang mendewakan orang ke, jin ke, ifrit ke, gajah ke. Kita tidak melakarkan berhala daripada batu pokok, sedangkan kita pembina bahtera kapal Malay Fleet Armada Melayu yang first class, yang telah dikatakan orang memerintah hampir segenap muka bumi. Kalau kita boleh buat bahtera besar kan, kenapa kita tak pi lakar berhala dekat tanah tok nenek kita dan kekal sampai hari ni? Sebab kita bukanlah mereka yang menyembah berhala, menduakan Yang Maha Esa. Jadi perkataan animistik, perkataan animistik telah dipalitkan dengan orang kita. Maka kita dipadamkan daripada kejiwaan olahraga dan jiwa ketuhanan sebuah bangsa. Suatu benda yang amat langka. Lepas tu dia kata kat situ kan, a Malay does not injure them. To do would bring down upon himself the wrath of unseen power. Jadi, the theory of universal life is the idea of a special sanctity attaching to weird or abnormal object. Mereka tak faham sebenarnya. Mereka tak faham. Kerana mereka lah yang menyimpang. Pendatang-pendatang luar dengan agama baru yang menyimpangkan kita. Mereka tak faham sebenarnya kita dah faham lama. Dan benda ni orang kita ketutup. Di dalam kemuncupnya dan mengecilnya kitaran alam, orang-orang hebat kita duk tengok, tak apalah Tok Fauzi apa dia. Ini hukum alam, biar pi ke depa. Biar pi ke depa lah. Biar pi ke depa. Dan dalam konteks ini pun, di kala ini anak-anak bangsa kita celaru. Tok Pawang A kata macam ni, campur lagi paranormal, Melayu Islam, Islam Melayu, hybrid, macam-macam tunggang langgang jadi rojak. Kalau saya kata macam ni, dia kata saya liberal. Ini kena balik pada hakikat tauhid. Bila mana tauhid telah benar, maka benarlah agama tadi. Dia tak jadi cacar marba. Dia ada foundation, building block, batu bata kepada Baitullah asal. Baitullah asal tu apa dia? Itu pun jadi polemik. Saya gebang lebih-lebih, saya kena katuk. Tak apa. Jadi kat situ kita sendiri pada pagi ni, dan saya sendiri di dalam menjadi seorang Melayu di usia senja. Kita tengok puaka, perkataan puaka muncul, penunggu, datuk, jembalang, daulat, andika, adika. Maka wujudlah perkataan daulat dan sebagainya. Ini telah jauh menyimpang.
daripada satu kosmologi dan filosofi Melayu yang asal. Tauhid tidak sedemikian rupa. Jadi, andai anak-anak bangsa kembali kepada gelanggang tauhid, gelanggang sa tadi, saya, satu ya, membenarkan yang ya tadi, maka benda jadi lebih mudah, jelas dan nyata. Puaka ada, penunggu ada, datuk-datuk ni ada, jembalang ada, jenglot ada, makhluk-makhluk gaib ni ada, macam-macam. Allahu Akbar. Tu cerita orang Islam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Benarlah kita membenarkan Islam, kita menerima Islam, kita tidak menentang, kita mengesahkan kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Kita kenal dia. Orang Melayu kenal Rasulullah. Orang Melayu faham apa yang baginda bawa, tapi mereka kata kita tak faham. Jadi, titian masa kefahaman dan juga apa yang telah ada dalam jiwa Melayu tadi membenarkan, mengesahkan, kita meraihkan suatu kebangkitan akhir zaman dan cerita yang tok nenek kita dah faham lama sangat. Inilah bangsa yang terjaga, dijaga, ada suci, ada murni. Macam saya ni, saya bodoh piang, saya ni ting-tong, tapi saya terpaksa kata lah kan, sebab tak ada orang lain nak kata. Mereka tak faham, lah ni kita pun tak faham, dan kita kembali kepada gelanggang luar. Maka bila kita jumpa orang kita, kita cuba mengambil cerita luar untuk ajar pada orang kita. Ni tak masuk akal. Ambil part daripada kereta lain, nak cuba pergi betul kereta kancil. Kapasiti lain, part tak ngam, dia tak boleh. Ibarat kita bagi makan daging dekat ayam. Mungkin ayam boleh makan sikit-sikit lah kan. Bagi daging kat lembu, bagi daging dekat apa tu, kancil. Tak pun kita bagi sayur lah kat rimau kan. Dia boleh lah jadi rimau kan, tapi dia jadi kemetot lah kot. Mungkin kot Allah Ta'ala tetap membenarkan dia hidup, tapi genetik dan untuk dia jadi full force tu tak boleh, sebab memang makanan dia daging. Jadi benda-benda keramat ni mereka tak faham. Akhirnya orang kita tak faham, kita terpalit dalam satu spiral network yang kita bingung. Lepas tu muncul perkataan kerjaan, jin kerajaan, jin nafiri dan sebagainya. Teras tauhidnya orang Melayu, kita tak takut jin. Ni kalau saya kata lagu ni sat lagi kan, jin pi rasuk saya. Ada orang penyokong tegar jin. Apalah maksud jin tu pun kadang kita tak faham. Benda yang gaib ke, lidah api ke, bentuk-bentuk yang ada di jagat raya. Ni Tok Fauzi cakap lebih-lebih malam dia kena katuk, kena serang dengan sejuta jin masuk dalam jasad dia. Nampak? Kita gebang tauhid, lepas pening. Kita tidak menidakkan kerajaan-kerajaan alam beralam, tetapi pengenalan dan kesatuan tadi ada kesamaan. Apa yang ada kat jin ada kat kita, apa ada kat kita ada kat jin. Tapi apa yang beza, apa yang ketara, apa yang tak ketara, tu sendiri kena jawab lah. Kerajaan, kerja, ni semua sisa daripada peninggalan Solomik punya kingdom. Kalau kita tengok prosa kata tu sendiri, jin kerajaan, jin yang melakukan kerja-kerja bagi kerajaan Sulaiman. Jadi sisa kepada jin yang bekerja kepada dalam kitab Sulaiman ni wujud dalam alam Melayu. Jadi Sulaiman orang mana? Orang Melayu, wilayah Melayu. Bahasa tu kena. Jin mana? Saya jin kerajaan. Saya jin merdeka. Ada ke jin merdeka daripada kerajaan Sulaiman? Saat lagi mana Sulaiman? Lah ni Sulaiman pitang mana? Siapa pegang kuasa jin? Tapi dalam kesatuan dia berlaku. Tetaplah pada pagi ni kita aman. Kecuali dalam cerita-cerita yang terpencil, muncul api pi bakar rumah orang, jin pi rasuk orang, pi tikam mati 100,000 orang, pi bom atau jin pi rasuk orang yang pegang tombol kepada nuklear bom. Dia pelepas sedah daripada beribu-ribu bom atom ada nuklear punya balastik missile tu, jin pi rasuk.
pi rasuk tentera yang duk kawal dia punya elektronik tu, dia pergi pelepas 2-3, dah perang dunia 3 berlaku. Nampak? Ini ada satu kesatuan, ada satu susunan dan satu struktur. Jadi daripada isu jin, keramat, datuk, penunggu, puaka, hantu, lang suya lah, penanggal lah, apa orang kata, penanggal Pontianak dan mati anak, macam-macam. Boogeyman lah Mas Salih kata, hantu, ghost, demon. Dunia Melayu sebenarnya sama macam dunia Hebrew ataupun yang dikatakan exorcist tadi. Kita dah ada ensiklopedia yang bukan ensiklopedia tulis kat buku. Kita ingat dalam kepala. Orang Melayu ni sebenarnya server dia power. Kalau kita tengok balik Tok Pawang, Tok Batin, pengamal-pengamal ni, ilmu kita ilmu download. Kita boleh access file-file di central server World Wide Web. Kita ada World Wide Web ataupun internet alam gaib. Kita ada perpustakaan alam gaib, kita boleh baca buku. Kita tak macam orang yang dunia ni. Kita sebenarnya orang batin. Kita orang batin dan juga orang zahir. Ni cerita ni jadi karut sikit lah pagi ni saja saya nak buat. Lepas tu ada hantu bungkus. Hantu pun boleh kena bungkus, hantu golek. Jadi minta maaf sidang hadirin ya. Sidang pada pagi ni dia meraban macam-macam sikit. Kita sambung sikit lah. Jadi makhluk-makhluk gaib, santau, hantar barang, terapung, benda-benda magic ni ada dalam dunia kita. Kita dah biasa dengan benda ni. Sekarang benda ni dia jadi jarang-jarang. Dulu selalu-selalu, dulu sentiasa, lepas tu kadang-kadang, jarang-jarang. Sekarang ni susah-susah. Lah kali tak percaya. Jadi tanpa kita sedari, Melayu akhir zaman ni dia lebih menjadi materialistik. Dan bila ditanya, dia mau explain daripada berbagai kacamata. Ni bab metafizik, ni bab sufinya, ni bab tasawuf dia. S-series tak ada. Seadanya tu sebenarnya S-series. Seadanya. Jadi menjadi, kejadian, kerjaan. So argue the Malay and one result of the argument is a cruel one. Maka wujudlah mitos harimau makan orang, orang jadi harimau. Melayu boleh tukar jadi burung, boleh jadi rimau, boleh jadi makhluk, boleh jadi binatang, boleh jadi apa yang dia hajat. Ni cerita pelik. Tapi bila datangnya Mat Saleh, dia kata ni mitos, ni tipu, ni pening. Lepas tu Kedah ada gergasi. Dia kata aborigin of Kedah, penduduk asal atau penduduk asli Kedah kata ada gergasi. Maka wujud cerita Raja Bersiung, wujud cerita kerajaan gergasi yang dikalahkan oleh Kesultanan Kedah satu masa dulu. Kata sultan ni zaman Islam. Sebelum Islam dipanggil raja. Isu raja ni pun saya dah kupas dulu, tapi terpaksa lah saya bawa kembali bila video saya dah kena potong. Jadi pada sidang ni kita tengok, saya sajalah nak tabu-tabu sikit. Awang hitam, jin hitam, hantu hitam. Lepas tu dia ada apa? King of the Earth, Raja Bumi. Kaki dia dekat jantung dunia, tangan dekat pintu syurga. Ni cerita spirit, cerita angel, cerita kekuasaan. Maka muncul perkataan Siwa Batara Guru dalam mitos Sanskrit dan pelbagai budaya lain yang sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan alam Melayu, tetapi alam Melayu lebih awal daripada mereka. Maka kita bergaduh lagi. Kita bergaduh dalam nak kata siapa main dulu. Bahasa Melayu dulu kah? Bahasa Melayu pinjam sana kah? Ini satu benda yang paling teruk.
Kalau bangsa bertauhid, dia tidak ada istilah pinjam. Saya pergi pinjam bahasa Sanskrit no. Saya pergi pinjam bahasa Jawa no. Dah kalau bangsa bertauhid, tetaplah bahasa dia bahasa tauhid, bahasa satu langsung. Jadi apakah isu bahasa langsung? Ni saya kena tukar sikit. Tukar, dan kat depan tu saya kena letak lah kan. Dan saya baru letak lah bahasa tauhid. Bahasa tak ada pinjamnya, tak ada bunga punya bahasa. Orang tauhid mestilah bahasa tauhid, bahasa yang bersih, suci dan murni langsung daripada pertalian dengan Yang Maha Esa. Ini sesuatu yang susah hendak digapai, digarap, difahami oleh orang-orang yang berfikiran materialistik dan positif negatif dan ada dua sempadan. Maka tiba-tiba depan ni apa dia? Balung bidai, gulung bidai, ruh di atas air. Jadi isu balung bidai ke gulung bidai ni ada. Maka berlakulah kecoh kat YouTube baru ni, ada pengamal yang mempertontonkan, lepas tu dia bergaduh dengan orang daripada Singapura, yang ni kata daripada segi agama, daripada aliran Egypt, Timur Tengah, bergaduh dengan orang Melayu yang cuba kembali kepada adat istiadat dan budaya lama. Maka di dalam kemelut yang sedang berlaku, di dalam berbagai gelaran nama dan cerita-cerita, dan adat istiadat, hantu puaka, jin kerjan, jin kena kerja dengan raja lama tu. Ada orang kata Sulaiman tu Melayu, Wallahualam. Dia kena tengok file tu balik lah. Hebatnya, saktinya kebai peluru kan, berjalan atas air, terapung ringan badan, tumbuk batu pecah. Cerita-cerita ni sekarang orang kita kata mitos. Mitos. Sebab kita orang hutan. Orang hutan. Bukan orang hutan tu orang hutan animistik. Kenapa? Kerana keliling kita ni hutan. Keliling kita ni alam flora dan fauna. Beranekanya alam hutan, daripada cengkerik kepada makhluk yang halus hama. Kita duduk di rimba ciptaan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Jadi selingan saya dah paparkan depan ni tadi. Pandangan ulang kaji sikit. Mereka kata kita tak faham Trinity, gagal mengkristiankan kita, gagal menghindukan kita. Apa yang terjadi di seberang, di keliling kita sendiri boleh jawab. Tapi tetaplah terasnya di tanah Melayu ini. Tanah Melayu pun tinggal kenangan. Ini Malaysia. Memegang sebuah tapak yang suci, yang sehingga hari ini kita tidak boleh menidakkan. Kita adalah semenanjung tanah Melayu yang terakhir. Tetaplah di sini tauhid kekal abadi, segar mekar. Kita tidak terpecah, walaupun ada picisan di kalangan orang kita yang telah membuang, mengutuk, memarah dan meninggalkan pakaian warisan kita. Kita maafkan mereka kerana mereka tak faham. Mereka pandang warisan ini buruk, keji, hina dina, miskin, melarat. Tidak ada daulat, tidak ada keagungan, tidak ada maruah. Hilang kepimpinan, hilang, pecah retak seribu, tidak ada kesatuan. Maka yang sedang muncul benih-benih di tanah Melayu daripada utara, termasuk daripada Cina sampailah kepada, dan sedang merebak di segenap pentas Nusantara, termasuk seluruh dunia. Telah lahir bayi-bayi dan anak-anak permata muka bumi yang mengenali tauhid di dalam jiwa dan raga. Biarlah mereka berbahasa Rusia, berbahasa Inggeris, berbahasa Eskimo, berbahasa Afrikan, berbahasa
Sanskrit sendiri, Hindu sendiri, Bengali sendiri, berbagai bahasa di muka bumi, tetaplah tauhid itu sedang bangkit. Ni cerita akhir zaman. Di tapak tauhid yang tua, di pentas Sunda yang tua, kitalah tuan rumah. Kitalah anak-anak bangsa yang dah ada barang tu. Jadi pada pagi ni, kenapa kita masih memandang keluar? Apa yang ada di dalam raga, bekal yang tok nenek kita telah wariskan zaman berzaman. Kenapa tak pandangnya itu? Kenapa kita tidak lagi menilai barangan yang ada di dalam raga? Maka di dalam satu takrif, kita telah menjadi anak cucu derhaka, anak-anak derhaka kepada warisan leluhur. Warisan leluhur yang dibuktikan dan bisa kita perdebatkan 1001 malam. Saya boleh saja bercakap sampai pagi esok akan hakikatnya bangsa bertauhid daripada serba-serbi. Tetapi yang percaya tetaplah sedikit, yang memahami tetaplah sedikit akan kebenarannya siapa kita. Adakah kita kenal diri kita orang Melayu pada pagi ini? Hak-hak kita telah dibataskan, diletakkan sempadan yang kita tak boleh pecah lagi pada pagi ini. Perjanjian atas perjanjian, sempadan atas sempadan, tekanan atas tekanan. Saya seorang Melayu pun tidak merdeka untuk membicarakan warisan leluhur saya. Orang asli boleh cakap, mempertahankan, bangkit membela tanah pesaka, tanah adat. Kita pada hari ini telah pecah politik, kepimpinan, adat, panglima, pendeka dan dunia silat retak. Ada kesatuan tapi kesatuan yang superficial. Pendeka zaman ni pun dah tak ada dah. Panglima pun dah tak ada dah. Kenapa kita kata-kata lagu tu? Kerana kalau kita pergi kepada satu kebenaran yang paling asas, tak perlu berdebat ada, tak perlu berdebat macam-macam. Kalau pada pagi ni ada seorang Melayu yang terzalim, ada seorang Melayu yang dipijak, dirampok, dicuri, dihina dan haknya diambil. Bukan hak dia pun. Nak menjamah secebis pun dia kena jadi hamba abdi. Diperhambakan di tanah air sendiri. Siapa nak membela dia? Tempat mana dia nak pi? Nak pi mana? Hak kita tidak difahami. Hak sebagai manusia insan kita ditidakkan. Ini terjadi. Bagi yang kaya, yang hebat, yang bisa pakai busana tanjak cerita gebang kerajaan Dewata Raya, buktikan Melayu tu hebat. Hebatnya macam tu. Tetapi hebatnya tak hebat, tak mampu mengambil keluarga fakir miskin, anak-anak bangsa yang lahir di tanah bonda pertiwi, yang berlaku perampukan kasta dan jurang kekayaan yang amat tinggi. Apa jadi pada hak seorang Melayu yang dizahirkan di muka bumi ketika keliling dia hartanah melonjak jutaan? Baru merdeka. Saya ni anak pertama merdeka lah, sebab ayah saya lahir sebelum merdeka. Kita kena berbalik kepada realiti. Kadang saya cerita bab warisan setinggi kosmik, sedalam tidak ada tepian. Tetapi pada pagi ni mana pejuang kita? Mana pendeka kita? Mana panglima kita? Mana raja kita? Yang bisa mengembalikan, memberi secebis ketenangan jiwa dan juga kesamaan kepada anak-anak bangsa. Dunia Melayu bukan dunia meninggikan manusia. Tauhid tak macam tu.
Dalam tauhid tadi ada keadilan, ada kesamaan, tidak membenarkan perampokan, penindasan dan merosakkan tanah air Bunda Pertiwi. Kita umpama gajah putih duduk dengan segala regalia, berjalanlah daripada utara sampai selatan. Kita buta akan gunung ganang yang hancur, balak yang telah dirompak, teras dan juga piagam adat budaya dan pakaiannya anak bangsa. Kita buta, pekak dan tuli. Tangisan berlaku daripada utara sampai selatan. Ketidakadilan bermaharajalela. Atas perjanjian, atas hukuman dan atas percaturan. Jurang mengambil harta daripada sebelum merdeka lagi telah berlaku. Kita bersorak gembira menyatakan busananya kita, selimpangnya kita ini bisa menghancurkan jagat raya. Mana ihsan, mana kasih sayang, mana teras kepada warisan dan hak pribumi putera dan puteri tanah Melayu. Maka benarlah di akhir zaman hati telah menjadi batu, tidak berpijak di bumi yang nyata, tidak menjunjung langit. Maka di sini bumi ku pijak, di sini langit ku junjung. Tinggal kata, tidak ada pada jiwa, tidak ada pada pegangan dan juga etikat. Inilah cerita akhir zaman. Bagi orang yang kesian dan cuba memandang akan yang di bawah, kerana dia di atas lain cerita, dia tidak merasakan. Tapi bagi mereka yang di bawah, mereka melihat saudara-saudaranya yang sedang disisihkan, dihalau secara terang jelas dan nyata, perlahan-lahan diasak menjadi penduduk setinggan, merempat, merintih dan menderita di bumi tanah air Bunda Pertiwi. Ini realiti yang amat perit. Nak kata lagu mana? Yang kaya tidak akan dapat melihat pandangan genangan air mata. Mereka hidup dan pastinya lagi 10-100 tahun andai tidak ada perubahan berlaku, mereka akan menderita. Terpecahnya kita, bergelak ketawa, berdondang sayang. Tapi kita tidak memahami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jiwanya Rasulullah tadi, mana duduk dia? Adakah itu cerita dia? Saya pun dah sembang kari agak lama. Jadi ini sekali lagi adalah yang dikatakan celoteh di awal pagi. Rasanya macam sejam, tapi baru 33 minit 33 saat. Alhamdulillah, terima kasih. Bagi yang mengerti, mengertilah sidang pendengar. Bagi yang tidak bisa memahami, tidak bisa diberi faham. Bagi yang telah celik mata, mereka menanti. Bagi yang faham, mereka tahu. Bagi yang tidak mengerti, Melayu hanya dijual beli dan didagangkan. Ada istiadat menjadi suatu kemegahan, tapi jiwanya telah hilang, tauhidnya telah hilang. Kefahaman akan ketuhanan yang esa tiada dalam diri pelakon-pelakon, model-model bangsa Melayu. Seperti yang saya sebut tadi, suatu zaman dahulu, kalau kita ingatlah zaman Mak Nayan ke, Panglima Nayan ke, ada orang kata dia penyamun, Robin Hood, termasuk zaman Kalijaga, termasuk yang dikatakan zaman Aulia atau Wali Tanah Melayu. Mereka tak takut apa? Mereka akan mengatakan kebenaran.
Tetapi perjuangan ini digalaskan kepada bahu kita. Ambil masa sikit lah, alang-alang menjelup Kasam kan. Bebanan ini menjadi beban kita sebenarnya pada pagi ini. Ini beban kita. Kita yang sedikit inilah perlu menanggung dosa, malu, beban andai kita gagal. Andai kita gagal, semakin berat tanggungjawab dan perjuangan yang akan dibawa oleh anak-anak bangsa kita. Kalau sekarang ini, pagi ini, kita tak bangkit langsung. Kita masih menanti, nak tunggu apa lagi? Allahu Akbar. Saya pun masih menanti juga sebenarnya. Ada orang pilih Tok Fauzi gebang kuat, gebang macam ribut kan. Nanti kita pergi jumpa Panglima ribut, Panglima burung, Panglima jilah Sedayak. Sedayak bangkit dah tu. Kita Melayu belum bangkit. Jadi anak kecil merintih, dizahirkan di dalam keluarga kehambaan tanah Melayu. Ayahku, ibuku dahulu adalah putra dan puteri tanah Melayu. Kini ada ayahku menjadi penghantar pelayan daripada utara sampai selatan, termasuk di Kalimantan dan Borneo. Dahulunya leluhurku bersama dengan angin, awan, bulan dan bintang bertebaran gah di bawah armada Malay Fleet. Leluhurku mengenali sepersalinannya sebuah warisan yang agung. Leluhurku tidak gentar, tidak takut. Leluhurku ada daulat, ada karamah, ada kesaktian di atas keizinan dan mengenali apa itu realiti yang sebenarnya. Kini aku bangkit tidur. Aku ke sekolah kapitalis. Aku ke dunia materialistik. Di sekeliling aku, bangunan pencakar langit naik ibarat cendawan tumbuh. Mereka letakkan harga yang ayah dan ibuku tidak mampu beli, walaupun hidup 100 tahun. Bank-bank mereka beranak pinak, dapat sebilion boleh lipat jadi 100 bilion. Tak terkejar. Aku kesian melihat ayah dan ibuku, pakcik dan makcikku menderita merintih di tanah bonda pertiwi. Mereka umpama di pukau, diperhambakan setiap mentari naik dan kembali di waktu malam. Di dalam kehambaannya itu mereka dirasuk dengan suara-suara dan rantai di tangan. Aku pun akan jadi seperti mereka. Aku pun akan dijerumuskan ke dalam kehambaan akhir zaman. Terdengar aku akan bicara orang 3 suku. Orangnya kata Tok Fauzi. Dikatakan dia ni seadanya. Dia gebang kuat, gebang ribut. Tapi aku rasa dia ada secebis kasih. Tapi bahaya. Sangat bahaya. Bicaranya hamba di dunia milik Firaun, pasti dia kena katuk. Adakah aku perlu mencari tongkat Sulaiman? Adakah aku perlu mencari tongkatnya Musa? Adakah aku perlu menanti atau mencari keris Taming Sari? Atau adakah perlu aku ke gunung, bertapa dan bersuluk menjadi wali yang baru dan panglima dan adik guru yang baru?
Kemanakah perjuangan ini bakal ku bawa? Adakah aku akan menggunakan senjata penanya lidah aku dan tulisan aku? Adakah aku akan menjadi peguam, berdebat dan menyelesaikan masalah bangsa aku lewat undang-undang yang mereka cipta? Atau adakah aku kembali kepada Yang Maha Mencipta, berkalam, berkata dan menceritakan apa yang sudah jadi pada bangsa aku? Hari ini akan datang dan pergi. Esok lusa belum tentu. Malam ini bisa saja aku dijemput kembali. Apakah yang akan aku perkatakan dan apakah yang akan aku dipersoalkan ketika membiarkan bangsa aku diperhambakan di tanah air sendiri? Ramai, memang benar ramai orang mengatakan mereka kenal, mereka faham, dan ada juga di kalangan bangsa aku yang mengatakan mereka telah sampai kepada Yang Maha Mencipta. Tetapi di mana ihsan kasih sayang dan kedudukan jubah pakaian sepersalinan bangsa aku? Muncul kata-kata aku. Aku itu siapa dia? Apa cerita? Apa khabar? Kita bakal bersambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.